Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ma yukhalifu thiqatun fihi al-mala. Wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala. Fasyadhu wal maqlubu qismani tala. Ibdalu rawin ma bi rawin qismun wa qalbu isnadin limatnin qismu. Yang ke-21 ni kita masuk kepada hadis syadz dan juga hadis maqlub. Dua. Syadz ni apa? Kalau ikut kepada matan ni, nazam ni, dia kata syadz adalah hadis yang mana seorang perawi thiqah menyalahi riwayatnya perawi-perawi yang lebih ramai, ya. Al-mala, perawi yang lebih ramai. Itu syadz, ya. Jadi syadz ni kalau ikut definisi dia, hadis syadz tu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang thiqah, tapi riwayat thiqah tadi tu bersalahan dengan riwayat orang yang lebih thiqah, ataupun orang yang thiqah macam dia tapi lebih ramai. Hanya riwayat seorang thiqah menyalahi riwayat thiqah-thiqah yang lain, itu kita panggil hadis syadz. Thiqah contoh macam Imam Malik ke, kan? Contoh macam Syu'bah ke, kan? Sufyan ke, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ni semua thiqah lah, kan? Bila riwayat mereka ni menyalahi riwayat thiqah-thiqah yang lain, hadis yang sama, tapi riwayat dia bercanggah dengan riwayat thiqah-thiqah yang lain. Mukhalafah ni, percanggahan ni, sama ada berlaku pada sanad, ya. Contohnya kalau dalam riwayat yang lain tak ada tambahan, tapi riwayat dia ada tambahan seorang perawi. Jadi ni kita itu ada mukhalafah. Ataupun riwayat thiqah-thiqah yang lain ada tambahan, dekat dia kurang seorang, gugur satu perawi. Itu ada mukhalafah pada sanad. Ataupun riwayat perawi-perawi yang lain je menjalan dia. Contoh macam jalan ni Abu Salamah, Yahya bin Abi Kathir an Abi Salamah. Okey, habis itu orang lain Yahya bin Abi Kathir an Abi Salamah an Rasulillah, hadis mursal. Ataupun Yahya bin Abi Kathir an Abi Salamah an Abi Ibrahim Al-Ashhali an Abi. Semua macam tu. Tiba ada seorang perawi thiqah juga, dia punya riwayat Yahya bin Abi Kathir, Abi Salamah, Abi Hurairah. Lain, nampak tak? Lepas Abi Salamah tu ada Abu Hurairah pula, kan? Yang lain, jalan lain, Yahya bin Abi Kathir, Abu Salamah, Abu Ibrahim, Abu Ibrahim, lepas tu bapak dia. Ataupun Yahya bin Abi Kathir, Abu Salamah an Rasulillah. Sampai kat dia ni Yahya bin Abi Kathir, Abu Salamah, Abu Hurairah, ada Abu Hurairah pula situ, kan? Jadi mukhalafah pada sanad. Ataupun mukhalafah pada matan orang lain, matan dia lain, hadis yang sama tapi ada bercanggah sikit. Jadi percanggahan ni, setengah sebab ada percanggahan ni dan tidak ada sokongan, walaupun dia thiqah, tapi tak ada perawi thiqah yang lain yang menyokong dia. Semua perawi thiqah yang lain menyalahi dia, kan? Riwayat semua dia anak seorang guru. Contohnya Anas bin Malik, dia ada banyak anak murid, kan? Ataupun Ibnu Mas'ud, dia ada ramai anak murid. Semua anak murid merupakan hadis Anas bin Malik ataupun Ibnu Mas'ud ni macam ni pesen dia. Yang seorang ni lain sikit riwayat dia. Semua thiqah tapi yang seorang ni thiqah ni lain sikit, mukhalafah ada pada matan. Yang ni syadz. Janggal kita panggil, kan? Itu syadz. Wal maqlubu qismani tala. Maqlub ni dia ada dua bahagian.
Dia ada banyak lah, tapi sini disebut dua kan. Ibdalu rawin ma bi rawin qismu, satu bahagian yang pertama disebut dua kan. Yang pertama seorang perawi ditukar dengan perawi yang lain. Nama perawi ditukar dengan nama perawi lain kan. Contoh kalau Muhammad bin Abdullah, ada Abdullah bin Muhammad kan, contohlah kan. Dia ditukar. Dua-dua ni ada nama ni, tapi sepatutnya yang kat sanad tu Muhammad bin Abdullah, tapi dia tukar Abdullah bin Muhammad. Yang lain lah, orang yang lain. Tu tukar perawi lain dengan perawi lain, ditukar sebab ada persamaan nama dia. Yang ni ayah, yang ni anak, ditukar. Anak jadi ayah, jadi anak, jadi perawi lain. Yang ada juga macam tu nama dia. Tu contoh pertukaran pada makhluk qalb berlaku pada sanad. Wa qalbu isnadin limatnin qismu, dan bahagian yang lain, jika kata ni bahagian yang lain, tapi ni sebenarnya masih lagi makhluk fi sanad kan. Al qalbu fil isnad juga ni kan. Sanad lain, matan lain. Sepatutnya sanad ni matan dia lain, dia tertukar. Macam dia orang bagi contoh yang tu kan. Dia bagi contoh ada hadis yang inna syaitan yaqidu ala kufa ahadikum salasa uqat kan. Yang syaitan dia diikat kepala seorang kamu 3 ikatan masa tidur tu kan. Dia hadis tu riwayat seorang perawi kan. Sebab perawi ni dia dah sebut sanad, dia tak sebut lagi hadis tu kan. Dia berhenti sekejap, ada orang lain masuk, kawan dia. Orang lain masuk, dia tengok kawan dia, dia bergurau lah. Dia tengok muka kawan dia bersih, dia kata man kasurat salatuhu hasuna wajhuhu, man kasurat salatuhu fil lail hasuna wajhuhu kan. Siapa yang banyak solat malam dia, cantiklah muka dia. Dia nak cakap kawan dia kan. Jadi kawan dia tu dengar, jadi dia ingat tu hadis tu. Hadis yang sanad tu lah hadis yang bagi sanad tu. Jadi dia riwayatkan langsung ke orang lain. Sanad sebenarnya hadis tu, sebenarnya tu bukan hadis. Tu kenyataan kawan dia kan. Jadi dia dah terpakai sanad tu untuk kenyataan tu. Sebenarnya sanad tu untuk hadis lain. Ni maknanya sanad lain, matan lain kan. Dan sebahagian orang yang memalsukan hadis, macam inilah cara dia. Dia ambil sanad yang bagus, dia pakaikan dengan satu kenyataan lain yang bukan Nabi punya. Jadi bila cek sanad tak ada masalah kan? Tapi bila tengok matan tu macam tak kena kan? Tu pun antara sebab kenapa timbul masalah ni kan? Selain daripada tersalah tadi, juga ada sebahagian dia sengaja buat. Dia sengaja buat macam ni. Dia buat qalb makhluk tadi ni dengan tujuan untuk memalsukan hadis kan? Dengan tujuan untuk buat orang menyangka ini hadis Nabi, tapi itu bukan hadis Nabi kan? Ada sebagian orang ditukar sanad sengaja juga, tapi dia nak test kan? Macam yang pernah dia orang buat kat atas Imam Bukhari kan. Dia terbalik-terbalikkan sanad tu. Ada 10 orang, setiap seorang bacakan 10 hadis dengan sanad lah, tapi dia orang dah terbalik kan. Dia orang dah terbalik dengan sanad tu. Imam Bukhari dengar, dia kata semua tu salah. Yang kau punya ni, dia sebut dulu yang dia terbalik tu, yang betul macam ni kan. Yang kau punya tu yang disebut yang terbalik tu semua yang betul macam ni kan. Jadi itu contoh lah. Dia orang nak tengok kekuatan ingatan seseorang tu. Dia sengaja terbalik kan, nak tengok dia boleh tahu ke tak ada masalah pada hadis ni dan sanad kan. Tu makhluk. Ada kadang-kadang makhluk pada matan kan. Makhluk pada matan, dia bagi contoh macam hatta tunfiqa yaminuhu, apa macam ni tu, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu kan. Ikhlas ni, nak beritahu ikhlas orang tu sampai ke peringkat bila tangan bagi sedekah, tangan kanan bagi sedekah, tangan kiri tak tahu, tapi dia terbalik. Hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu kan. Dia terbalik.
dah terbalik. Dalam hadis tu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, dia dah terbalik. Dia baca sebab tersilap, hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu kan. Masuk sampai lah kan. Cuma lafaz tu terbalik. Macam tu kan, makhluk kan. Okey, tu makhluk. Dia masuk dalam jenis syadz juga. Dan dia juga masuk dalam jenis yang satu lagi, mungkar. Tengok kepada status perawi. Kalau perawi dari thiqah tadi syadz kan. Mungkar nanti jumpa kan. Wal fardu ma, itu dah. Wal fardu ma qayyadtahu bi thiqati aw jam'in aw qasrin aw jam'in aw qasrin ala riwayah aw jam'in aw qasri ala riwayati. Sekarang ni masuk fard. Fard dia ni satu istilah yang merujuk kepada riwayat yang pada sanadnya hanya ada satu perawi saja. Dia dah dalam masuk kategori gharib tadi kan. Tafarrud, istilah tafarrud kan. Bila seorang perawi dia bila hadis sanad ni ataupun riwayatnya hanya seorang perawi saja yang meriwayatkan. Macam tu kan. Kadang-kala muhaddis tu dia sebut hadis ni tidak ada perawi thiqah yang meriwayatkannya melainkan si fulan. Itu maksudnya idza ma qayyadtahu bi thiqatin kan. Maksudnya dalam banyak-banyak perawi thiqah tak ada pun seorang yang meriwayatkan hadis ni melainkan dia je kan. Tapi tu tafarrud juga. Maksudnya dia seorang saja yang meriwayatkan hadis tu kan. Kadang-kala tafarrud, dia sebut tafarrud maksudnya bersendirian tapi tak seorang, ramai. Jadi tu seorang perawi thiqah kan. Kadang-kala ramai tapi dari kelompok tertentu, jam'in kan. Contohnya perawi hadis daripada Syam saja, tafarrada bihadhihi riwayati ataupun tafarrada bihi asy-syamiyun kan, ataupun ahlus Syam duna ghairihim. Ulama hadis ada yang kat Syam, ada yang kat Hijaz kan, ada yang kat Mesir. Tapi dia kata hadis ni hanya ada di sisi ulama Syam saja, riwayat ni. Di sisi ulama lain tak ada kan. Itu tafarrud tapi merujuk kepada kumpulan tertentu kan. Ataupun kadang-kala dia masukkan tafarrud pada riwayat kan. Hadis tu hadis tu bukan gharib kan. Hadis tu banyak jalan kan. Tapi yang melalui jalan ni, riwayat contohnya ada riwayat Zuhri, riwayat selain daripada Zuhri pun ada. Tapi yang daripada yang Zuhri ni hanya seorang saja yang meriwayatkan hadis, riwayat dia kan. Tafarrada bihi ani Zuhri fulan. Tapi riwayat lain selain Zuhri tu banyak lah. Tapi yang jalan daripada Zuhri seorang je yang anak murid dia jalan tu kan. Itu tafarrud. Jadi tu istilah tafarrud lah kan. Ni sanad. Wama bi'illatin wumudun aw khafa mu'allalun 'indahum qad 'urifa. Mana-mana mana-mana hadis yang ada illah, ada kecacatan, tapi kecacatan itu tersembunyi kan, ghamid, tak nampak, illah khafiyah, tak nampak pada mata kasar, maka itu di sisi mereka dikenali sebagai mu'allal. Boleh disebut mu'allal, boleh disebut hadis mu'al, boleh disebut hadis ma'lul. Ni satu istilah. Kadang-kadang kita dengar baca buku ulama kata hadis ma'lul ataupun hadis ni mu'allal ataupun mu'allan. Tapi dia kata hadis, hadzal hadis fihi illah, fi isnadihi illah ataupun fi matnihi illah, ada illah. Inilah dimaksud dia kan. Yang namanya illah ini di sisi ulama hadis, kecacatan yang tak nampak. Kalau ada masalah pada sanad hadis tadi tu tapi nampak terang, contohnya masalah dia terputus, nampak kan? Ataupun masalah dia ada perawi lemah, yang ni nampak kan? Ataupun masalah dia ada, maksudnya ada seorang perawi lemah dimulakan hadis lain daripada yang lain, ni nampak kan. Tapi kadang-kala catat tu tak nampak kan. Contohnya masalah datang daripada perawi yang thiqah,
dia seorang perawi yang thiqah, tapi sungguh pun thiqah, jalan dia tu ada masalah, dia tersilap, tak perasan, jadi orang tak tahu. Yang ini namanya ilah. Kadang-kadang hadis ada dua jalan. Satu jalan hadis tu diriwayat secara mursal, macam tadi kan. Jalan yang lain hadis tu diriwayat secara marfu'. Jalan yang marfu' tadi tu datang daripada perawi yang thiqah. Jalan yang mursal tu datang daripada perawi yang lemah, dhaif. Kita tengok zahir, kita pegang yang marfu' lah, sebab perawi dia thiqah, lepas tu dia marfu' kan. Yang ini mursal, perawi lemah, jadi kita ingat yang itu sahih kan? Tapi yang sebenarnya yang bermasalah, bila ulama yang bila pakar hadis dia tengok, tak lah, yang ada masalah dekat riwayat thiqah ni yang marfu'. Sebenarnya hadis ni sabit secara mursal dia, bukan secara marfu' kan. Yang ni tersembunyi lah, macam tu kan. Macam hadis yang sanad yang saya sebut tadi tu kan. Dia hadis doa solat jenazah, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana, ila akhir hadis kan. Hadis tu diriwayatkan daripada Abu Hurairah, juga diriwayatkan daripada Aisyah, juga diriwayatkan daripada Abu Qatadah kan. Ada banyak jalan kan. Sanad Abu Hurairah sahih, tak ada masalah. Tak ada masalah sanad Abu Hurairah. Kemudian bukan setakat tak ada masalah, ada banyak sokongan, ada banyak mutabaat. Maknanya jalan nak ke Abu Hurairah tu banyak tarik, nak jumpa Abu Hurairah tu banyak jalan. Tapi dalam pada sahih perawi thiqah semua, ruwatu thiqat, dan ada ulama yang mengatakan hadis sahih kan. Ibnu Mulaqan kata hadis sahih kan. Al-Hakim An-Naisaburi kata sahih kan. Zahabi senyap, tak bagi komentar apa-apa kan. Tiba-tiba Al-Bukhari kata hadis Abi Salamah an Abi Hurairah wa Aisyah wa Abi Qatadah ghairu mahfuz, tak mahfuz kan. Dia kata yang mahfuznya hadis tu datang dari jalan mursal kan. Maksudnya hadis tu sabit, bukan hadis marfu' tapi mursal. Maknanya tak ada sahabat kat situ, gugur sahabat tak ada. Daripada Abu Salamah daripada Abu Salamah langsung Nabi meriwayatkan hadis macam tu kan. Kita tak tahu, kita tengok tak ada masalah, tapi ulama yang kata apa, yang lumat dengan sanad ni, dia tahu, dia nampak ada illah pada hadis. Macam tu kan. Jadi illah yang tersembunyi ni di sisi mereka disebut sebagai hadis mu'al ataupun ma'lul, macam tu kan. Wa zuhtilafi sanadin aw matni mutaribun 'inda uhailil fanni. Mana-mana hadis yang ada khilaf, ada ikhtilaf, ada percanggahan pada sanad ataupun matan. Tadi kita sebut mukhalafah kan. Ni dekat lah tapi lain sikit. Hadis ada banyak jalan. Jalan ni hadis ni mursal, jalan ni hadis ni mauquf, jalan ni hadis ni marfu', jalan ni daripada sahabat ni, jalan ni daripada, dia bercampur-campur kan. Jadi susah untuk kita buat kesimpulan sebenarnya hadis ni hadis marfu' ke kan, ataupun hadis mauquf ke kan, ataupun hadis ni sebenarnya bersambung ke sanad dia ataupun mursal ke kan. Bercampur kan. Sebenarnya hadis ni daripada siapa, Abu Hurairah ke, daripada Ibn Abbas ke. Tengok bawah tu yang sama juga anak murid, tapi ujung campur macam tu kan. Jadi ikhtilaf kan. Dia kata mana-mana hadis yang ada ikhtilaf macam tu kan, pada sanad ataupun matan, dia pun ada ikhtilaf kan. Yang ni kata Nabi tak baca bismillah, baca Fatihah dalam solat. Yang ni kata Nabi baca bismillah. Sanad dia tu kan, dua-dua sahih kan. Dua-dua daripada Anas, tapi satu kata Nabi baca alhamdulillah tanpa menyebut basmalah, satu lagi Nabi baca Fatihah dengan basmalah. Clear memang
ikhtilaf kat sini kan. Dia kata mana-mana yang ada ikhtilaf pada sanad ataupun matan dan tidak ada jalan untuk kita menyatukan. Tak boleh nak jamak kan, tak boleh nak taufik kan. Dan tak boleh nak tarjih. Tak ada jalan untuk tarjih. Sama kuat ataupun sama lemah, tak boleh nak buat apa. Yang ni kita panggil mudtarib. Hadis tu dipanggil mudtarib. Di sisi Uhaili inda Uhailil fan, di sisi ulama hadis. Kemudian wal mudrajatu fil hadis ma atat min ba'd alfazir ruwati tasalat. Mudraj pula. Hadis-hadis mudraj ataupun mudrajat yang datang pada hadis ialah lafaz yang didatangkan oleh perawi hadis. Lafaz yang didatangkan oleh perawi hadis atat min ba'd alfazir ruwah. Lafaz datang daripada sebahagian perawi hadis tapi dia bersambung, ittasalat, dia bersambung dengan hadis. Sehingga sebahagian orang menyangka dia sebahagian daripada hadis tapi dia bukan hadis. Ini dipanggil mudraj. Kadang mudraj ada dekat sanad, kadang mudraj ada dekat matan. Kat matan tu pun ada macam-macam. Kadang dekat awal matan, kadang kat tengah matan, kadang kat ujung matan. Macam hadis penggunaan wahyu yang kita dibaca dulu kan. Wa kana yatahannatsu fi ghari Hira kan. Wa kana yatahannatsu fi ghari Hira'in. Situ Az-Zuhri dia ada idraj. Dia tambah wa kana yatahannatsu wa huwa ta'abbudu fi ghari Hira fi layalin zawati adad. Perkataan wa huwa ta'abbudu itu bukan hadis kan. Itu tambahan daripada perawi kan, untuk menjelaskan maksud tahannus. Kan. Macam Abu Hurairah menurutkan hadis, dia kata asbighul wudu wailul lil aqabi minan nar. Sebenarnya mana hadis? Yang hadis wailul lil aqabi minan nar, asbighul wudu itu bukan hadis. Tu Abu Hurairah punya kenyataan. Macam ni kita boleh tahu tu kenyataan Abu Hurairah dalam riwayat lain. Abu Hurairah sebut asbighul wudu fa inni sami'tu, aku dengar Nabi cakap wailul aqam. Jadi tahu situ. Yang tadi tu bukan hadis. Tapi dalam riwayat lain dia sambung je. Kan? Macam hadis Abu Hurairah dia kata lil abdil mamluki ajran. Dia kata walaulal jihadu fi sabilillah walaulal hajju wal jihadu fi sabilillah wa barru ummi latamannaitu an akuna abdan mamlukan atau kama qala itulah kan. Dia kata hamba dia dapat dua pahala kan. Kalau tidak kerana jihad di jalan Allah dan berbakti kepada ibuku, tentu aku bercita-cita untuk menjadi hamba kan. Ini hadis Nabi ke? Bila pula Nabi ada mak? Kan? Jadi nampak macam hadis Nabi kan. Tapi tengok pelik janggal. Ini kenyataan daripada sahabat, daripada Abu Hurairah kan. Ni mudraj kan. Dia bukan hadis. Bila dianggap sebagai hadis, dia dah masuk ke maudhu'. Macam tu kan. Dia maknanya bukan hadis, bila disandarkan oleh Nabi jadi hadis maudhu' lah. Macam tu kan. Wa ma rawa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'rifhu haqqan wantahih. Dia kata mana-mana hadis yang setiap yang mana-mana qarin yang meriwayatkan hadis daripada rakannya. Okey, qarin kat sini dia ada satu istilah riwayatul aqran dalam ilmu hadis kan. Riwayatul aqran maksudnya perawi-perawi yang sezaman, umur pun dekat-dekat, dia punya guru pun sama, guru yang sama juga. Yang ni guru dia sama guru dia, anak murid pun sama juga sebab dia sezaman kan. Jadi berkongsi guru, berkongsi anak murid, umur pun sebaya. Ini dipanggil aqran. Jadi aqran ni kalau setiap mereka meriwayat daripada yang lain, dia sezaman, kemudian dia meriwayat daripada rakan dia yang apa, dia sezaman, kemudian dia meriwayatkan sama. Macam Abu Hurairah dengan Aisyah. Ini sezaman, anak murid sama,
Dua samalah Nabi kan. Kalau Abu Hurairah meriwayatkan hadis daripada Aisyah, Aisyah meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Yang ini kita panggil riwayah al-mudabbas. Bila bila perawi yang sezaman dengan perawi lain, dia saling meriwayatkan daripada rakan dia panggil riwayatul mudabbas. Jadi kullu mudabbajin kullu riwayat kullu mudabbajin aqran wa laysa kullu aqranin mudabbas. Maksudnya semua riwayat mudabbas itu riwayat aqran lah. Sebab dia sebaya, sezaman, sama berkongsi anak murid, berkongsi guru, dan dia riwayat sama dia. Tapi tak semestinya bila dia sezaman dia saling meriwayatkan. Macam tu kan. Kadang-kadang dia tak riwayat daripada ni walaupun dia sezaman kan. Itu macam tu. Kemudian dia kata muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq wa dhidduhu fima zakarna al-muftariq. Mana-mana lafaz nama lah, mana-mana nama perawi yang sama sebutannya, lafaznya, tulisan pun sama, maka kita sebut sebagai muttafiq. Contoh dia orang bagi Umar ibn Khattab, ni nama sahabat Nabi. Ada anak murid Imam Ahmad bin Hanbal nama dia Umar ibn Khattab juga. Jadi kalau ada dalam sanad an Umar ibn Khattab, kita ingat sahabat Nabi dah. An Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal kan. Apa pula ni? Salah kot. Tak, memang anak murid dia nama sama. Ni muttafiq kan. Nama sama, sebut sama, tulis pun sama, tapi orang lain-lain kan. Macam tu kan. Kalau tak sama kan, dia panggil muftariq kan. Macam tu kan. Kemudian yang seterusnya mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa dhidduhu mukhtalifun fahsyal ghalat. Satu lagi jenis, dia istilah dia mu'talif. Ni tak ada apa-apa lah, ni dari segi nama je kan. Nama perawi yang dari segi tulisan sama, khat sama, tapi bunyi tak sama. Khat sama tapi bunyi tak sama. Contoh Bashar, Yasar, dia macam tu, rumah sama. Bashar dengan Yasar kan. Apa yang membezakan dia? Titik kan. Kalau tak ada titik, ada confuse lah kan. Ni Bashar ke Yasar kan. Barid, Yazid, akan sama tu kan. Yang membezakan apa? Titik kan. Kalau titik tak ada, akan sama tu kan. Salam dengan salam kan. Salam dengan salam sama kan. Tapi yang bezakannya tasydid kan, ada syiddah kan. Itu dipanggil mukhtalif kan. Mukhtalif dengan mukhtalif kan. Kemudian yang ke-30 mungkar. Okey, ni yang ada kaitan dengan syadz. Wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Jadi mungkar ni takrif yang apa yang dipilih, satu hadis yang dibuatkan oleh seorang perawi yang lemah, dhaif. Riwayat dia bercanggah dengan perawi yang thiqah. Ada beza dengan tadi syadz. Satu hadis yang dibuatkan oleh perawi yang thiqah berbeza dengan riwayat thiqah yang lain. Itu syadz. Kalau yang mungkar, hadis mungkar, satu hadis yang dibuatkan oleh seorang perawi yang dhaif bersalahan dengan riwayat orang yang thiqah. Ni dipanggil mungkar. Lawan dia ma'ruf. Jadi syadz lawan dia mahfuz, macam tu kan. Ini syadz lawan dia ma'ruf kan. Dia tak boleh angkat ni. Sama juga riwayat syadz tadi tu, dia tak boleh jadi, dia dhaif dengan sebab ada syuzuz. Ni dhaif dengan sebab ada nakarah fil isnad, dia tak boleh angkat. Sebab dia janggal tu lah, maka dia jadi dhaif. Kalau ada jalan lain tu tak boleh mengangkat dia menjadi hasan li ghairi. Bahkan jalan lain tu lebih menunjukkan mungkar sanad tu. Macam tu. Lagi banyak jalan lagi nampak dia tu mungkar. Sama juga dengan syadz tadi kan. Ataupun perawi tadi tu dia kata dia cukup makan, dia mungkin dia tak adalah dhaif kan.
Tapi dia hadis dia boleh diterima lah kan, hasan lah kan. Tapi kalau ataupun sahih kot kan, hadis dia hasan lah kan. Tapi dia ni kalau bersendiri dalam riwayat ada masalah. Dia macam itulah. Dia kata diterima, ada setengah perawi diterima riwayatnya malam yatafarrad, selagi mana dia tidak bersendiri. Fima la yatafarrad, diterima riwayatnya, tuqbal riwayatu fima la yatafarrad, dalam riwayat dalam hadis yang dia tak bersendiri. Yang dia bersendiri tak boleh pakai. Itu mungkar, dia kata macam tu kan. Tu dia kata dia punya takdil, ada ulama yang menilaikannya sebagai adil, tapi tak cukup untuk membuatkan dia bersendiri dalam riwayat. Kalau dia bersendiri, hadis dia tak diterima kan. Dia kata itu satu lagi ta'rif mungkar kan. Dan matrukuhu ma wahidun bihin farat wa ajma'u li dha'fihi fahuwa karat. Hadis matruk kan. Hadis matruk apa? Seorang perawi meriwayatkan satu hadis kan, dia ni ulama sepakat mengatakan dia dhaif kan. Dia dhaif ni ada yang ulama sepakat. Contoh apa? Dhaif yang ulama sepakat, kalau dia ni muttaham bil kadzib, memang tak pakailah hadis dia kan. Kalau dia ni, dia orang kata ada yang kata dia ni ada masalah hafalan, yang ini ada khilaf lah kan. Tapi kalau ulama kata dia ni muttaham bil kadzib, dia ni dituduh sebagai penipu, dia tak menipu lagi, dia bukan kadzab, tapi dia dituduh je kan. Muttaham bil kadzib, matruk hadis dia kan. Macam tu kan. Hadis matruk tak boleh lah diangkat menjadi hasan, dia kekal matruk. Macam tu kan. Wal kadzibul mukhtaliful masnu', last sekali hadis maudhu' yang juga dipanggil hadis kadzib ataupun mukhtalaq. Wal kadzibul mukhtalaqul masnu' ataupun hadis masnu', hadis yang apa, ala nabi fadzalikal maudhu', hadis yang yang dilakukan secara dusta ataupun yang direka ataupun yang dicipta dan disandarkan kepada nabi, itu hadis maudhu'. Dia bukan hadis, dia direka kena disandarkan kepada nabi kan. Ini panjang bahasan dia. Hadis maudhu' ni dia ada sebab dia, sebab kenapa timbul maudhu'. Sebab yang secara tidak sengaja, macam tadilah, dia tersilap kan. Jadi ada orang ingat tu hadis Nabi. Maknanya kalau ada anggapan itu hadis Nabi, itu bukan, itu maudhu' lah kan. Tapi yang meriwayatkannya tak sengaja diingat tu hadis Nabi, tapi sebenarnya bukan. Ada yang disengajakan. Yang disengajakan ni ada banyak sebab dia. Mungkin untuk kepentingan dunia kan, dia nak mempopularkan dia punya mazhab ataupun pandangan dia kan. Pandangan sama ada pandangan politik kan, ataupun mazhab akidah dia kan, ataupun mazhab fiqh dia kan, ataupun dia nak memperjuangkan bangsa dia kan. Semua yang dia kata yang bertutur bahasa Parsi dalam neraka, yang bertutur bahasa Arab dalam syurga. Dia cerita bahasa ni kan. Ada perkauman kan. Ni tak betul lah ni kan. Negeri ni dicerita tentang kelebihan negeri-negeri, negara-negara kan. Ni tak ada lah tu kan. Itu tanda-tanda kepalsuan hadis macam tu kan. Kemudian kadang-kadang hadis palsu kalau ada masalah pada sanad, orang boleh tahu kan. Contoh dalam sanad tu ada perawi kadzab kan, ataupun akdzab fulan, akdzabun nas, ataupun dajjal. Dah teruk lah tu kan. Ruknul kadzib, dia tu teruk lah kan. Ataupun wadhi'ul hadis kan, sarikul hadis kan. Ni teruk lah kan. Tapi kadang-kadang tak ada pun masalah sanad, tapi hadis tu palsu. Kat sanad tak ada masalah, sebab dia ambil sanad yang bagus, dipakai matan lain kan. Tapi ini ulama boleh scan kan. Dia tengok kalau hadis tu, satu hadis tu dia bercanggah matanya dengan sarih Al-Quran, dan dengan ataupun yang bercanggah dengan hadis yang sahih terang kan. Ataupun dia yukhaliful ma'qul kan, dia bercanggah dengan akal, bercanggah betul dengan akal kan, atau bercanggah dengan fakta lah, bercanggah sungguh ke fakta dia. Cerita tentang peristiwa perjanjian Nabi dengan Yahudi Khaybar, yang menulis perjanjian Nabi menggugurkan, maknanya perjanjian dengan
dengan Yahudi Khaybar yang menulis perjanjian Muawiyah. Bila pula Muawiyah Islam zaman tu kan. Dah nampak kat situ kan. Macam ada hadis kan, kematian Muawiyah, Nabi dengan sahabat, adalah orang kata dia sebar-sebar kan. Nabi tengok malaikat turun ramai satu hari. Nabi tanya, kenapa ramai tu malaikat ni? Sebab ada orang hebat mati. Siapa? Muawiyah. Bila bila pula Muawiyah mati sebelum Nabi kan. Dia jadi khalifah lepas tu kan. Boleh pula mati masa Nabi hidup. Dia bercanggah dengan fakta kan. Yang ini macam masa tu kira macam boleh simak tak? Kalau hadis sambangan saya kan. Saya fakta kan. Tu fakta juga. Tengok hadis tu ni. Jadi itu petanda bahawa hadis tu ada masalah. Maknanya kadang-kala yang menjadi ukuran ulama hadis dalam menilai hadis bukan sanad juga kan, matan juga kan. Jadi mungkin orang dia menjatuh dia orang condemnkan ulama Islam ataupun ulama hadis kan. Mereka ni tak pandai mengkritik. Sebab mereka hanya mengkritik sanad tapi tak faham matan kan. Tak. Sebab ulama hadis juga mengkritik matan. Kalau matan tak kena kan. Ni zaman sahabat lagi, macam zaman Aisyah kan. Bila Ibn Umar meriwayatkan hadis, bila Ibn Umar meriwayatkan hadis, Aisyah bangkang je. Dia kata tak betul. Dia bercanggah dengan Quran. Zaman sahabat dah start benda ni kan. Macam tu kan. Banyak hadis yang Aisyah dia kata tak betul kan. Bila ada sahabat mengatakan Nabi tengok Tuhan, Aisyah kata tak betul kan. Bercanggah dengan Quran. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dia punya hujah kan. Bercanggah dengan ayat tu dia kata kan. Dia bantai langsung je kan. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ayat Quran lah kan. Bila ada sahabat Ibn Abbas kan. Dia kata malam Isra' Nabi melihat Tuhan. Aisyah kata mana tu kan. Siapa yang mengatakan Nabi melihat Muhammad melihat Tuhan, dia tipu. Terang je dia kan. Dia tak ada cek. Dia langsung bantai sebab dia kata bercanggah dengan sarihul Quran, dengan nas al-Quran yang jelas kan. Itu contoh. Habis kita. Waqad atat kal jauharil maknuni samaituha manzumatal baikuni. Jadi nazam ni dia datang, dia seolah-olah permata yang dijaga ataupun yang disimpan. Betapa berharganya dia kata matan ni ataupun nazam ni, yang apa yang menyusun ilmu hadis ni, seumpama permata yang disimpan. Aku namakan dia sebagai manzumah al-baikuni kan. Fawqas salasina bi arba'in atat. Jadi jumlah nazamnya lebih daripada 30, itu 34. Termasuk yang ni, yang last ni kan. Dia termasuk juga kan. Aqsamuha summa bi khairin khutimat. Jadi dia lebih daripada 34 bait. Dia sebanyak 34 bait ataupun 34 bahagian, dan disudahi dengan sebaik-baik sudahan. Dia nak masukkan apa dia kata? Dia nak sudah, tadi dia start dengan selawat Nabi. Maksudnya disudahi dengan sebaik-baik sudahan. Dia nak sudahkan dengan selawat Nabi jugalah. Jadi macam tu Allah alam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi kita kan.